大家好，欢迎收看 BTTV 新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Usaha mengeluarkan tanah perkampungan yang berada dalam kawasan syarikat berkaitan kerajaan GLC akan terus dilaksanakan sekiranya Warisan Plus terus diberi mandat oleh rakyat Sabah dalam PRN ini. Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal mengajak pengundi Sabah menghentikan kuasa politik wang kepada pilihan raya negeri PRN Sabah ke-16 ini. Muhammad Syafiee berkata pilihan raya adalah platform untuk rakyat menentukan kerajaan dipilih dengan menggunakan hak mengundi dan menolak budaya politik wang. Ada 200, ada 100 masuk ke tu rumah, buka pintu. Pasal apa itu? Calon masuk. Apa dibagi? 100, 200. Tidak kaya kita dengan duit 200, bah. Mana mampu duit 100, 200 beli kereta itu. Tidak cukup untuk buat banglo itu. Maruah martabat kita orang Sabah bukan 200 ringgit. Bukan 300 ringgit. Kita ada maruah, kita ada martabat. Masa depan anak-anak kita tentukan. Pastikan jangan undi yang ada. Ini hak kita. Ini tidak boleh jual. Masuk hak kita yang mengundi. Pasal apa? Itu kamu punya. Pasal apa kamu punya? Pasal tangan kamu yang mengundi, bukan tangan orang yang mengundi. Kamu tidak perlu bayar. The right for you to vote, don't sell. Tapi tangan ini tidak perlu dibayar untuk menekan pen untuk mengundi. Tapi tangan ini tolong jangan jual masa depan anak. Pastikan tangan ini memangkam untuk masa depan anak kita dalam pilihan raya kali ini. InsyaAllah saya yakin kita akan mendapat kejayaan dalam pilihan raya pada kali ini. Kita doa. Menurutnya, PRN ini cukup penting untuk rakyat menentukan masa depan Sabah. Pada PRN ini, Datuk Seri Muhammad Syafiee menghadapi pertandingan 5 penjuru dalam mempertahankan kerusi DUN Senalang. Beliau ditemui pada majlis bersama calon-calon warisan bertemu rakyat di Tawau semalam. Usaha mengeluarkan tanah perkampungan yang berada dalam kawasan syarikat berkaitan kerajaan GLC akan terus dilaksanakan sekiranya Warisan Plus terus diberi mandat oleh rakyat Sabah dalam PRN ini. Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata, permohonan kampung ini sudah agak lama dan ini sebahagian daripada proses yang sedang dilakukan kerajaan warisan. Itu memang sudah agak lama, sebahagian daripada proses yang kita telah lakukan untuk membolehkan supaya beberapa perkampungan yang di Sabah ini, sama ada di Sendakan, sama ada di Ranau ataupun di Kota Merudu, yang terletak di GLC dan mereka berada di kampung-kampung di mana GLC juga beroperasi. Jadi kita nyatakan kita kena keluarkan dan kita akan bagi lot-lot kepada penduduk kampung. InsyaAllah, dan kita sudah uruskan lebih 10,000 tapi tidak sempat untuk kita bagi agi-agi tanah. Well, kita akan teliti secara mendalam. Datuk Seri Muhammad Syafiee ditemui media selepas majlis bersama rakyat DUN Pitas hari ini. Ketua Menteri berkata masalah dihadapi pekebun kecil getah kerana kebun mereka turut berada dalam kawasan tanah GLC akan diteliti secara mendalam. Perkampungan yang berada di kawasan tanah GLC Borneo Samudra adalah Kampung Kalumpang, Kampung Feri, Ranggu, Sibaung, Pondoi, Bawang, Saab Perpaduan, Saab, Kemiri dan Kerasik. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata dalam tempoh 2 tahun kerajaan warisan memerintah, geran-geran tanah yang sudah berpuluh tahun dipohon berjaya diserahkan kepada orang kampung. Namun Barisan Nasional yang memerintah berpuluh tahun hanya mengambil balak dan tanah orang kampung.
Berada dalam senarai daerah paling miskin di Malaysia, seharusnya membuka mata rakyat PITAS untuk berubah dengan menolak Barisan Nasional BN yang ternyata gagal membawa pembangunan. Presiden Parti Warisan Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal berkata setelah sekian lama BN memerintah Sabah, PITAS masih lagi jauh ketinggalan. Pastikan pilihan raya kali ini kita akan ubah PITAS ini. YB kita menang dari Warisan, insya-Allah. Kita mampu buat perubahan. Bukan kita tidak mampu buat perubahan. Tapi macam mana kita ubah kalau cuma 2 tahun saja? Diorang perintah 20 tahun, diorang perintah 60 tahun, diorang perintah 25-30 tahun. Apa yang diorang buat? Habis sekali balap pisah saja. Betul? Orang kampung timur bukan kayu balap diorang ambil, tanah pun diorang ambil. Kerajaan Warisan tidak ambil tanah, kita perintah bertahun saya bagi gelar tanah kepada orang ambil. Datuk Seri Muhammad Shafie berucap dalam Majlis Bersama Rakyat DUN PITAS di Dewan Majlis Daerah PITAS hari ini. Katanya kuasa untuk memilih pemimpin yang mereka mahukan terletak di tangan rakyat termasuk di PITAS. Tambahnya, Parti Warisan Sabah yang memerintah ketika ini adalah parti tempatan bukannya Parti Kuala Lumpur seperti Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan UMNO. Maka rakyat harus sedar dan bersama-sama menyokong warisan bagi memastikan warisan dapat meneruskan tuntutan hak-hak Sabah daripada Kerajaan Persekutuan. Kita punya keinsafan, kesedaran di PITAS ini. Sampai bila kita mau sedar, kerajaan demi kerajaan yang lalu, kita tahu apa yang mereka lakukan. Hari ini saya harap sungguh kita di PITAS ini undir calon Syarif Azman. Sekarang ini yang memerintah di Sabah ialah Parti Sabah, bukan Parti Kuala Lumpur. Parti Kuala Lumpur bersatu, Parti Kuala Lumpur UMNO, mau kursi pun bergaduh. Tidak boleh runding di Sabah, runding di Kuala Lumpur. Yang bertanding orang Sabah, bukan orang Kuala Lumpur. Kenapa Kuala Lumpur yang bisa bertanding di Sabah? Untuk apa kita ini? Masa kita tidak sedar? Warisan tentukan siapa bertanding di Sabah, mana kursi yang kita lagi. DAP, PKR, apa? Warisan tentukan. Jika tidak mahu berunding, hantar 1 batalion pasukan keselamatan ke Sabah seperti dijanjikan. Kalau tidak merunding tidak apa, kita boleh sepakat tidak payah runding. Kerana ini hak kita. Sabah adalah sebahagian daripada Malaysia, bukan milik mana-mana siapa. Tapi pertahankan Sabah ini sebagai satu komponen daripada wilayah negara Malaysia, kedaulatan. Ya, mana mungkin tiap tahun kita kena lanun? Mana mungkin orang kita asyik kena colek? Mana mungkin asyik kena bunuh? Tanduan satu contoh yang baik. Bagaimana kita nak mempertahankan keselamatan? Mereka boleh cakap janji 1 batalion, jangan ada batalion pun. Ya, tidak apa kalau dia cakap tak perlu ada rundingan, tak payah ada rundingan. Kita tegas, tapi jangan tegas orang kita tidak boleh pertahankan nyawa mereka hilang. Ya, mereka boleh cakap, tapi rakyat saya boleh hilang. Itu ulasan Datuk Seri Muhammad Shafie Abdal berhubung kenyataan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Razak yang mengatakan Presiden Parti Warisan Sabah itu seolah-olah mengiktiraf tuntutan dibuat oleh Filipina. Datuk Seri Muhammad Shafie berkata penghantaran 1 batalion tambahan itu sebagai langkah mempertingkatkan sistem keselamatan di Sabah. Pada 28 Ogos lalu, Datuk Seri Muhammad Shafie meminta Kerajaan Persekutuan berunding dengan Filipina bagi menghentikan isu tuntutan mereka terhadap Sabah.
Katanya Filipina perlu diberi kefahaman jelas agar tidak timbul lagi isu tuntutan ke atas Sabah kerana kedudukan Sabah dalam Malaysia di Iktiraf Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Calon warisan di Dun Sekong alias Asni bukan pengganas. Datuk Seri Muhammad Syafiee mengesahkan calon warisan di Dun Sekong alias Asni bukanlah pengganas dan semakan telah dibuat terlebih dahulu sebelum alias diumumkan sebagai calon. Memang pun betul. Dia tidak ada kes dia. Saya sudah semak. Ya, kita sudah siasat dalam perkara tertentu. Kemarin, alias mengakui beliau pernah ditahan selama 4 tahun bermula 2003 di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA namun tidak pernah dibicarakan atau didakwa. Jelas beliau penahanannya hanyalah sebagai langkah-langkah pencegahan namun tidak pernah menyokong sebarang aktiviti keganasan. Penjelasan itu dibuat selepas beberapa dakwaan di media sosial mengatakan kononnya alias pernah menjadi ahli jemaah Islamia. Hakikatnya ramai pemimpin politik pernah ditahan di bawah ISA kerana akta itu dijadikan modal oleh kerajaan terdahulu untuk mengekang pengaruh seseorang meluas. Penasihat DAP Lim Kit Siang berkata, PRN Sabah amat penting untuk mengembalikan mandat kepada kerajaan yang adil dan berintegriti menjelang pilihan raya umum ke-15. Sehubungan itu, rakyat Sabah perlu memastikan Warisan Plus bukan sahaja menang tetapi mendapat majoriti 2/3 26 September ini. Memberi contoh Viviana Mosibin, pelajar dari PITAS yang sanggup memanjar pokok bagi mendapatkan talian internet untuk menduduki peperiksaan, Kit Siang berkata rakyat Sabah harus memiliki kesungguhan seperti pelajar itu untuk merealisasikan Sabah baharu. Kit Siang berada di Sandakan untuk membantu kempen calon Warisan Plus. Veteran politik ini yang juga ahli Parlimen Iskandar Puteri berkata, sempena Hari Malaysia yang disambut esok, DAP berbangga kerana negara berjaya menjadikan sambutan itu sebagai cuti umum kebangsaan bukan saja di peringkat negeri. Bagaimanapun jelasnya, Sabah dan Malaysia masih terlalu jauh jika dibandingkan dengan potensi negara ini untuk mencapai kecemerlangan dan prestasi bertaraf dunia berdasarkan kepelbagaian agama, budaya dan bangsa. Justeru, Kit Siang menggesa agar rakyat Sabah bersatu untuk mengembalikan mandat kepada kerajaan yang dipilih rakyat pada PRU lalu. APCO akan mendedahkan kebenaran mengenai isu pendatang asing tanpa izin parti di Sabah. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, sokongan masyarakat KDM akan meningkat selepas kebenaran mengenai isu pendatang asing tanpa izin parti di Sabah didedahkan. Penglibatan UMNO secara terancang pada 1991 didedahkan dalam pengakuan Jabar Khan Napi di sesi pendengaran awam di bawah Jawatan Kuasa Pendengaran Khas Parlimen di mana Jabar mendakwa hampir 400,000 pendatang asing telah diberikan kerakyatan. Menurut Madius, dalam tempoh 11 hari ini, penerangan tentang isu ini akan dibuat. Beliau yang bertanding di Dun Kulu percaya masyarakat KDM akan membuat keputusan dengan bijak 26 September ini. Tambahnya, APCO juga akan terus berjuang meningkatkan martabat suku kaum KDM termasuk dalam melahirkan tenaga pengajar bahasa KDM di peringkat universiti. Beliau juga membantu agar tenaga pengajar bahasa Bajau di sekolah-sekolah turut dilahirkan. Taktik pecah undi tidak lagi berkesan dalam situasi sekarang. Taktik meletakkan banyak calon bertanding dalam satu kawasan bagi memecahkan undi tidak akan berjaya dalam PRN Sabah kali ini. Naib Presiden Parti Warisan Sabah, Datu Jun Suong berkata, taktik itu mungkin berkesan pada zaman 80-an dan 90-an ketika akses internet masih belum ada. Namun situasi sekarang tidak sama seperti dahulu. Tapi hari ini, in the world of technology hari ini, kita perlu. Kita boleh tahu tu apa yang orang punya perasaan dan pendirian. So the tactic divide and rule dengan banyak calon dan banyak parti untuk bertanding di satu kawasan supaya boleh pecahkan itu undi kan. Dia tidak, I feel dia tidak work pada masa sekarang. Calon warisan Tanjung Aru ini ditemui di Majlis Pengenalan Golden Melon di Taman Kekal Pengeluaran Makanan Putatan semalam.
Peluang selama hampir 20 tahun telah diberikan kepada Parti Bersatu Sabah PBS untuk membawa perubahan di Sabah, namun parti itu terbukti gagal melaksanakan tanggungjawab yang diberikan rakyat. Calon warisan PLAS Dun Telupit, Felix Sang berkata tempoh 20 tahun itu cukup lama untuk membawa pembangunan ke negeri ini termasuk Telupit. Namun sehingga kini penduduk Telupit masih dibelenggu masalah keperluan asas seperti air bersih. Justeru katanya pengundi di kawasan Dun Telupit harus memberi peluang kepada kerajaan warisan PLAS untuk mentadbir dan membangunkan kawasan ini. Seperti yang kita sedia maklum, Telupit Labuk ini telah pun diperintah oleh kerajaan terdahulu, dan kita lihat memang begitu banyak lagi perkara-perkara asas yang perlu dilakukan di sini. Dan dalam tempoh 20 tahun itu kelihatan mereka gagal melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk membela masyarakat yang ada di kawasan Telupit ini. Dan hari ini dalam siri jelajah kita berkempen, kita boleh lihat seperti perhubungan yang masih lagi begitu banyak yang perlu dilakukan, dan begitu juga kemudahan-kemudahan lain, kemudahan-kemudahan asas seperti bekalan air dan sebagainya, ini perlu diperbaiki. Mengulas lanjut, Felix berkata fokus utama beliau adalah untuk memastikan masyarakat mendapat perhatian dan pembelaan yang sewajarnya selepas bertahun lama suara rakyat Telupit dipinggirkan. Tambahnya, Parti APCO mampu membawa perubahan di Telupit kerana gabungan Parti Warisan PLAS mempunyai visi dan misi yang jelas untuk membela nasib penduduk. Sebelum ini, daerah kecil Telupit adalah kubu kuat PBS di bawah Dun Labuk dan Sogut. Pekan Baharu Merotai akan diwujudkan. Bertanding di N72 Merotai buat kali kedua selepas pilihan raya umum PRU ke-14 2 tahun lalu, Sarifuddin Hatta berkata perancangan mewujudkan Pekan Baharu di Merotai sudah dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-12 untuk pelaksanaan. Pekan baru itu menggantikan pekan lama di Kampung Kijang agar Merotai bersedia menerima arus pembangunan terutamanya dengan perwujudan daerah baharu Kalabakan. Saya sudah masukkan dalam rancangan Malaysia ke-12, Pekan Baru Merotai itu, ya, sebanyak 328 ekar. Kalau dulu rancangan orang di Pekan Kijang, tapi itu bermasalah banjir di sana. Saya sudah setuju, saya akan pindahkan ke Pekan Baru Merotai itu di sebelah sana. Bukan itu saja, apa yang kita lihat setelah sekian lama, masalah infra di kawasan ini masih juga berlarutan, masalah yang sukar untuk mereka selesaikan. Dan alhamdulillah hari ini banyak sudah, sedikit demi sedikit saya kasih selesaikan dan sebagainya. Hujan lebat di kebanyakan tempat di Sabah semalam menyebabkan banjir di beberapa daerah. 6 sekolah di 3 daerah ditutup akibat banjir susulan hujan lebat sejak semalam. Sekolah terjejas ialah Sekolah Rendah Babagon Toki Inanam, SK Tampasak, SK Kaiduan, SK Pekan Kinarut dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SCKC Kinkiau Kinarut Papar dan SK Pintas Beaufort. Pengarah Pelajaran Sabah Dr. Mistirin Radin berkata, jumlah keseluruhan yang terjejas adalah 204 guru, 2,796 murid dan 149 murid prasekolah. 晚安，再见。